segmen wawancara secara virtual mengenai pengurusan kerja jarak jauh dan kita bersama dengan tetamu kita Siti Rozidah binti Jailani, Pegawai Latihan Kanan Institut Perkhidmatan Awam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Puan Aryani? Alhamdulillah, Ya. baik. Bisai usulnya berlatar belakangkan Madinah Al-Munawwarah. Sajuk mata memandang. Betul. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Konsep ini digunakan sempena dengan Maulidul Rasul. Iya, memang macam itu yang kita inginkan. Betul. Jadi Puan ya, mungkin dapat diceritakan sedikit mengenai topik kita ni hari ini tentang sesuatu apa jarak jauh. Ya, pengurusan kerja jarak jauh. Ya, mungkin Puan sebagai mukadimah boleh kongsikan bersama kami apa yang dimaksudkan dengan pengurusan kerja jarak jauh remote working ini. Ya, silakan Puan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada sekalian audien yang bersama kita ni di Rampai Pagi pada pagi ini ya. Jadinya saya akan menerangkan mengenai dengan pengurusan kerja jarak jauh. So dalam konteks kita ni sebagai pegawai kerajaan, seharusnya memang sudah menjadi kelaziman ataupun kebiasaan dan pada masa ini adalah bekerja jarak jauh ataupun dipanggil work from home. So maksudnya di sini jarak jauh ni kita ni bekerja di luar daripada keadaan asal, iaitu jauh daripada tempat kerja, jauh dengan ketua dan rakan sekerja kita ni dan jauh daripada kumpulan kerja kita ni, jauh daripada peralatan dan sumber-sumber yang dan rujukan yang kita ni lazim gunakan setiap hari. Dan yang pastinya di luar daripada konteks rasmi di jabatan itu. Jadi jarak jauh ni mungkin kita ni dapat anggarkan mungkin ianya sementara dan mungkin ada sebahagian daripada jawatan yang memang tetap akan bekerja secara jarak jauh. Ya. Ya itulah tadi mungkin apa tentang pengertian. Silakan Puan. Jadinya jarak jauh ni memang adalah beberapa cabaran yang harus dihadapi. Jadi dari segi pengurusan kerja, pengurusan sumber manusia kita ni macam mana dan sebagainya perlu diambil kira lah. Ya, seperti yang Puan kongsikan tadi ya, antaranya pengurusan kerja jarak jauh ni samalah artinya dengan work from home ya, mana kita melakukan tugas kita ni harian ya, jauh daripada tempat kerja, jauh daripada rakan kerja. Jadi boleh Puan kongsikan ya, apakah cabaran-cabaran kerja jarak jauh ini dari konteks individu dan juga sebagai satu organisasi? Kerana kita ketahui kan, mesti ada kesulitan yang dihadapi, terutama sudah terbiasa dengan bekerja di pejabat, bekerja nyata orang depan muka, ketani di apabila ketani meeting ataupun mesyuarat mesti berdepanan, tetapi lepas ni tidak boleh, mesti ada cabarannya, kesulitannya. Macam mana tu Puan? Okay. Dimaklumi je semua memang cabaran tu meluas, banyak, tapi untuk sesi pagi ini memang kita ni kupas kepada 4 perkara sajalah. Cabaran utama kalau untuk individu itu memanglah persekitarannya, persekitaran kerjanya dan masa, peruntukan masa dan juga penggunaan teknologi dan perhubungan, komunikasi. Itu dari segi konteks individu. Kalau dari segi konteks jabatan, organisasi, memang terpaksa penyediaan dasar-dasar yang baru ataupun ada SOP-SOP yang baru dan terkesan juga kepada produktiviti dan juga penghasilan di jabatan sana, dan perlu juga pemberian dan sokongan terhadap penggunaan teknologi kepada pekerja kita ni. Dan risikonya memanglah banyak juga, terutama kepada pelanggan kita dan pihak-pihak yang berkepentingan. So macam mana hendak kita ni menyelaraskan ataupun membuat strategi yang berpatutan lah supaya walaupun dalam keadaan bekerja jarak jauh,
semua target kita ni, outcome kita ni, penghasilan kita ni tepat pada apa yang kita ni syaratkan awal lah. Ya, seperti yang Puan kongsikan ya, yang mana antara cabaran-cabaran kerja jarak jauh ni dari konteks individu dan juga organisasi ya, yang mana cabaran-cabaran ini amat meluas sekali, yang mana ianya menyeluruh teknologi, masa dan juga persekitaran. Kalau anda terbiasa dengan teknologi, memang menjadi satu hal yang masalah tu. Kalau saya sendirian ni, berapa celikkan teknologi harus beradaptasi secara langsung begitu saja secepat kilat. Mungkin saja ada macam mana untuk Ketani caranya mengurus ni. Kalau biasanya biasanya kalau di mana-mana pun jabatan kerajaan dan sebagainya mesti ada strukturnya. Jadi ada yang pengurusan anak buah daripada manajemen sendiri. Macam mana agaknya bagi, kalau dalam tanda kutip, bagi pengurus-pengurus ataupun bos-bos ni dapat mengurangkan kerumitan dan juga kesulitan apabila mengendalikan kerja tugas-tugas, tetapi secara jarak jauh. Mungkin Puan dapat menjawabnya. Baiklah, terima kasih. Bagi seorang pengurus ataupun saya menyentuh mengenai dengan pengurus pertengahan dan mungkin juga penyelia, kita ni indah lari sebagai pegawai kerajaan, tidak lari daripada 8 perkara yang memang akan dinilai pada akhirnya, iaitu pertama mengenai dengan disiplin dan integriti kita ni. Dan yang kedua, komitmen kita ni tu perlu dapat dilaksanakan. Okey. Dan yang ketiga mengenai dengan pengetahuan kita ni dan macam mana kita ni melaksanakan matlamat dan dasar itu. Mesti ada pengetahuan tentang perubahan-perubahan yang ada pada masa ini. Kemudian dalam membuat keputusan. Dalam membuat keputusan ni mestilah selaras dengan dan juga yang lebih bijak lah, yang cost efektif. Okey, yang selari dengan matlamat jabatan. Dan yang kelima mengenai dengan kepimpinan ni lebih penting, iaitu di mana strategi hendaklah sejajar secara kita ni membuat perubahan-perubahan ni yang memberkesankan kita ni punya perkhidmatan semasa kondisi work from home ni. So mungkin adanya perubahan-perubahan dari segi dari konteks key performance indicators itu ada perubahan, dan mungkin SOP ataupun manual prosedur kerja kita ni ada perubahan dan perlu diambil kira. Kemudian dari segi mengurus kerja itu sendiri, perlu kita ni sebagai pengurus pertengahan ni membuat keutamaan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ekspektasi yang akan dilakukan daripada tugasan itu tersebut. Dan yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi ni especially untuk pada pegawai dan kegitangan dan juga pihak-pihak berkepentingan mestilah jelas dan teratur. Yang penting memudahkanlah komunikasi kita ni itu jelas. Dan akhir sekali dari konteks pembangunan sumber manusia perlu juga kita ni peka dan peka bahawa walaupun dalam keadaan work from home ni kita ni perlu ada menekankan growth mindset ni. Maksudnya apabila bekerja di rumah masih je perlukan pembangunan, perlukan juga pertumbuhan kita ni. Walaupun kita ni sudah tahu macam mana jabatan kita ni sudah menetapkan DCP plan ataupun business community plan itu, perlu kita ni jauh juga punya kesejahteraan. While mungkin penyelia kesejahteraan mereka adakan sedikit mungkin seminggu sekali adakan 3B. 3B ni maksudnya kita ni bual-bual berisilah ataupun borak-borak berisi dengan pegawai dan kegiatan yang kita ni pilihlah secara yang tertentu, yang key people di dalam jabatan kita ni perlu ada hubungan. So cabarannya banyak, terutama dari segi perhubungan ini. So kalau dilihat juga yang sukar untuk kita ni kawal sebagai pengurusan ini adalah 3. Yang pertama ialah masa. Dan yang kedua ialah persekitarannya, dan yang ketiga teknologi. So dari konteks masa ni memang kita ni perlu ada
penetapan penjadualan dari segi work-life balance. Artinya keseimbangan dengan tuntutan kerja, antara tuntutan kerja dengan tuntutan keluarga kita ni tua. Dan kita ni tahu juga ada 6 jam bekerja. Dari 8 pagi hingga 2 petang. So 6 hours 6 hours of working time itu macam mana kita ni membuat penjadualannya. Okay, masa ni perlu diorganize ataupun diatur. Okay, ada sebelum ni pernah tadi mendengar Pomodoro teknik, macam mana tadi membagikan masa tadi. Perlu peka dengan tempo dan juga deadlines ataupun persediaan-persediaan perlu dibuat. Betul. Dan dari segi persekitaran, WFH ni sukar untuk kita ni bekerja secara jarak jauh. Sebab apa kita ni tertekan juga dengan tuntutan-tuntutan yang di luar daripada konsep kerja kita ni tu. Tapi perlu je kita ni ambil kira mengenai dengan fitness kita ni juga sebagai pekerja. Bukankah kita ni ada sudah membuat setup tempat kerja di rumah ataupun dipanggil workplace workstations dan rumah-rumah pun sudah sekarang sudah diatur susun semula menjadi mini office dan ada juga yang mini office-nya ada juga mini fridges mini fridge mini fridges dan tidak dinafikan juga keadaan sekeliling itu perlu juga ergonomik. Maksudnya di sini tempat kita ni bekerja tu membantu kita ni dari segi kesihatan kita ni supaya kita ni tidak mungkin akan bekerja lebih daripada 6 jam. So kita ni akan banyak duduk daripada bergerak. So fitness adalah penting. Jadi dari segi persekitaran ini dicadangkan juga lah kalau pekerja ataupun pengurus itu sendiri carilah tempat ataupun yang lebih santai kata orang. Maksudnya yang ada keamanan, yang tidak ada gangguan. Pada misalan mungkin kita ni bawa kerja kita ni duduk di luar, di taman ataupun di garden kata orang, santai-santai. Dan sambil itu kita ni dapat vitamin D3. Okay. We get the sunshine lah, seperti macam kerja sebelah pagi ni, yang sebaiknya buat sebelah di luar mungkin. Dan ada juga kebiasaan pekerjaan ataupun pegawai-pegawai ni bekerja dengan muzik. So diubah suai suasana tempat kerja di rumah tu ada muzik, dianggapnya seperti ada kafe, kayak santai-santai tapi dengan matlamat menyeliapkan kerja itulah. Okay? Dan dari segi komitmen ni perlu juga ada motivasi. Motivasi ni maksudnya di sini ialah macam mana seseorang tu dapat melaksanakan kecakapan dalam supaya dirinya tu tertarik untuk menyiapkan tugas itu. Jadi mungkin selalunya kita ni akan buat to-do list kan. Okay? So mungkin kita ni akan buat kali ni membuat don't do list. Don't do list pula. Don't do list. To do and don't do. Biasanya to do list. Ini don't do list. Perkara yang perlu dielakkan semasa kita ni membuat kerja. Antaranya apa tu, maksudnya don't. Okey, antaranya jangan buka radio. Kalau saya jangan buka mungkin Xbox. Off telefon. Jangan buka peti ais. Jangan malar ke dapur. Itu barang utama tu. So banyak list-list jangan itu okay, don't do list. Dan perlu juga ada satu konsep don't disturb. Okay. So tapi perkara don't do list ni dan don't disturb ni adalah hanya sementara. So perlu juga diberitahu kepada ahli-ahli keluarga yang mana kita ni perlukan dalam 6 jam ni. Saya ada 2 blok contohnya lah, ada 2 blok yang rasmi untuk mesyuarat dan 1 blok untuk saya menyelesaikan tugas saya dalam sehari itu. So maknanya di sana komitmen ni penting. So kita ni pandai-pandailah bijaksana dalam menentukan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Tetapi work-life balance ni ialah macam mana kita ni menentukan tuntutan itu keluarga dan tuntutan kerja. Maksudnya di sini ialah mungkin kita ni akan contoh. Ada pekerja
dia anda senang hati kalau kerja rumahnya belum selesai. Betul. Especially kepada ibu bapa yang ada anak-anak dan juga ada tuntutan lain lah seperti kesihatan dan sebagainya. So adakan masa diselesaikan dahulu sebelum masuk kepada blok 6 jam tu tadi. So ataupun dibuatkan secara pembahagian itu mengikut 5 waktu. Contohnya 5 waktu spiritual appointment kita ni yang lazim, iaitu waktu sembahyang dan sebagainya. Mungkin kita ni blokkan mengikut jam waktu bekerja atau mungkin mengikut jam waktu anak-anak ataupun ahli keluarga yang sedang belajar atau memeriksa. Dan akhir sekali yang paling penting di sini ialah mengenai dengan disiplin dan integriti ni. Ini yang banyak ditekankan. Banyak kita ni mendengar juga macam mana kita ni sebagai pegawai kerajaan ni bertindak sebagai pegawai kerajaan walaupun di rumah. Okay. Contohnya dalam mindset meeting ini perlu ada 15 minutes rule. Ini tips Jun ya. 15 minutes before dan 15 minutes after. Maksudnya setup itu perlu ada sebelum kita ni mesyuarat online dan juga post meeting. Oleh kerana kita ni tidak akan berjumpa seperti lazimnya di jabatan. So 15 minit selepas mesyuarat tu perlu ada buat pelan-pelan tindakan, ada perbincangan lah supaya kita ni akan kekal committed. Okay? Dan pastikan juga etika kita ni semasa bermesyuarat itu, okay, di mana kita ni perlu juga menghormati host ataupun penganjur. Perlu adanya menunjukkan our presence. Betul. Artinya keberadaan kita ni semasa dalam mesyuarat itu bukanlah video, okay? Dan unmute semasa apabila tidak diperlukan. So selain daripada itu juga teknologi ini memanglah ianya bagi sebahagian daripada rakyat Brunei ini, dan juga semua dapat menyediakan kualiti gadgets ni ya. Maksudnya perkakasan-perkakasan teknologi yang perlu ada. Contohnya kalau bagi penyampai dan bagi mereka tenaga pengajar perlunya ada, contohnya ada ring light. Perlu ada backup security. Connectivity ini kadang-kadang terpaksa membeli data tambahan sebagai backup dan sebagainya. So dari segi teknologi ini memang meluas. Okay, kita ni terbuka dengan keadaan di mana gangguan tu banyak. Contohnya dengan social media, okay, dengan message dari rakan, dari keluarga dan sebagainya. So macam mana kita ni buat pengaturan kerja kita ni secara jarak jauh tu memanglah sulitlah, tapi insya-Allah boleh dibuat. Tapi jujur saja Puan Najah, kalau message daripada rakan ataupun sosial media tu di pejabat ataupun Indam mesti akan mengganggu je lah tu. Jadi ujung-ujungnya mesti pandai mengendalikan diri sendiri sahaja. Betul. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Puan Najah, mungkin banyak plusnya kalau kita lihat apabila bekerja di rumahannya, kita ni bekerja dengan situasi sendiri. Kita ni dah dapat memasang muzik basar-basar, melabang-labang kalau kita ni di office. Tetapi kalau dia berada di rumah, plusnya, advantage-nya ialah kita ni dapat menyesuaikan dengan keadaan kita ni bekerja. Dan semoga dapat membantulah ya apa-apa pun pengurusan pekerjaan secara jarak jauh ini. Dan disebabkan waktu terlalu cemburu Puan Najah, sampai di sini saja agak-agak kita adakan bersama. InsyaAllah dapat kita ni diskuskan lagi ni tentang topik ini, dan dilanjutkan lagi di lain kesempatan ya. Jadi Assalamualaikum Puan Najah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.